Lek. Cilik gila tukang ijan jadi kucing. Ini ada ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمة الله عليه: ثم درس دراسة عميقة فقه أهل العراق، درس كتب محمد بن الحسن الشيباني سماعا على محمد نفسه، ودرس كتب الخلاف بين العراقيين والمجموعة الفقهية التي بين أيدينا، قد سجل فيها بعض هذه الدراسة، وإنك لتجد فيها كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى الذي كتبه أبو يوسف. Alhamdulillah, malam ini kita sambung sekali lagi sejarah pengajian Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih, di mana tajuk ini membahaskan berkenaan dengan pengembaraan ilmu Imam Syafi'i dalam proses untuk dia menjadi seorang alim, bahkan jadi orang alim sungguh. Namanya harum semerbak sampai ke malam ni disebut-sebut, mazhabnya, fatwanya diguna pakai sampai ke hari ini. Pada pengajian yang sebelum ini dirayak pada kita bagaimana bakat sahaja yang ada bersatu orang tidak mampu untuk menjadikan dia sealim seperti mana alimnya Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Melainkan bakatnya ditambah dengan resepi-resepi yang lain. Antaranya ialah pengembaraan ilmu serta kajian-kajian tersendiri yang dibuat oleh beliau, khususnya terhadap ulama-ulama yang terlebih dahulu menulis dan membahaskan perkara-perkara yang berkait dengan Islam. Antara lainnya diriwayat pada kita Imam Syafi'i rahmatullah alaih, dilihat daripada beberapa tulisan-tulisan beliau, menunjukkan beliau telah mengaji membuat kajian mazhab Al-Imamul Auza'i, satu mazhab yang juga hebat, belum daripada Imam Syafi'i lagi, bahkan sebelum daripada mazhab-mazhab yang lain. Cumanya mazhab itu dah tak ada dah hari ini kerana ianya tidak diteruskan oleh orang-orang yang mengajinya. Imam Syafi'i telah membuat banyak komen membahaskan pandangan-pandangan fiqh Imam Al-Auza'i. Ada sebahagiannya yang dia menyetujuinya, ada yang dia menyalahinya, dan ini menunjukkan bahawasanya dia membuat kajian tentang mazhab lain. Dan ini juga memberi satu nilai tambah kepada ilmu yang sedia ada, yang dia belajar daripada ulama-ulama yang masih hidup seperti Imam Malik dan seumpama dengannya. Dia juga menguasai mazhab-mazhab yang sudah tidak ada dengan mengaji kitab-kitab dan juga riwayat-riwayat yang mari daripada imam-imam itu seperti Al-Imamul Auza'i. Beliau juga belajar mazhab Al-Imamul Laith, Al-Laith Ibn Sa'ad, ulama besar negeri Mesir, sehingga Imam Syafi'i berani mengatakan Al-Laith ini lebih alim fiqhnya daripada Imam Malik. Sedangkan dia tak sedang berjumpa dengan Imam Laith. Tentunya beraninya beliau mengomen begitu. Beliau telah menguasai mazhab Al-Laith ini seperti mana beliau menguasai mazhab Malik. Mazhab Malik tak peliklah kerana dia mengaji dengan Imam Malik. Mazhab Al-Laith jawabnya dia mengaji daripada khazanah tinggalan Imam Al-Laith yang dipelajari dan dikaji. Sambung malam ni. ثم درس دراسة عميقة فقه أهل العراق. Kemudian beliau meneruskan lagi pengembaraan pengajian ini dengan mengaji darasa yadrusu. Ini asal makna darasa yadrusu ni ialah
mengulang-ulang membaca sesuatu untuk menghafalnya. Sebab itu bila diguna perkataan darasa bukan sekadar makna mengaji, bahkan memahami apa yang dimaksudkan oleh orang yang menulis tentang apa yang sedang dia baca itu. Dia belajar dengan belajar yang mendalam fiqh ulama-ulama Iraq, iaitu fiqh mazhab Hanafi. Imam Syafi'i tak sempat dengan Imam Hanafi. Pada tahun Imam Hanafi meninggal dunia, tahun itu Imam Syafi'i beranak. Imam Syafi'i juga tak dang dengan Abu Yusuf, menurut riwayat yang sahih. Itu murid orang nombor 2 dalam mazhab Hanafi. Tetapi dia sempat, bahkan dia mengaji dengan orang nombor 3 mazhab Hanafi itu. Darasa kutub Muhammad bin Al-Hasan. Beliau belajar kitab-kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Al-Hasan Al-Shaybani, ulama nombor 3 paling hebat dalam mazhab Hanafi. Nombor 1-nya Imam Hanafi sendiri, nombor 2 Imam Abu Yusuf, nombor 3 Muhammad bin Al-Hasan. Sima'an ala Muhammad nafsi, dia mengaji kitab Muhammad Al-Hasan ni bukan mengaji baca, bahkan dia belajar, dia dengar sendiri daripada pengarangnya. Itu Muhammad bin Al-Hasan Al-Shaybani. Muhammad bin Al-Hasan Al-Shaybani ini seorang ulama yang besar, mengaji 4 tahun, melazimi 4 tahun Imam Hanafi. Kemudian sempat mengaji 3 tahun dengan Imam Malik. Namun beliau melebihkan Imam Hanafi daripada Imam Malik, sehingga menjadi salah seorang daripada orang yang menerus dan membawa aliran fiqh Imam Hanafi. Di zaman Abu Yusuf ni dilantik menjadi Qadil Qudah, ketua hakim negara. Ketua hakim negara bagi kerajaan Abbasiyah, empayar yang besar. Bukan ketua hakim bagi negeri kecil, ketua hakim negara kerajaan. Apabila meninggalnya Abu Yusuf, tapuknya diganti oleh Muhammad bin Al-Hasan Al-Shaybani. Seorang yang sangat alim fiqhnya, dan kealimannya tentang fiqh ini mengatasi kealimannya dalam bidang-bidang yang lain, sehingga dikatakan hatinya dan otaknya terpisah bila mana beliau memikirkan tentang fiqh. Wa darasa kutub al-khilaf baina al-iraqiyyin anfusihim. Di samping dia mengaji kitab-kitab mazhab Hanafi, sama ada yang dikarang oleh Imam Abu Yusuf, kitab Imam Abu Yusuf walaupun dia tak dia baca, dia belajar dan dia bahas kitab Muhammad bin Hasan Al-Shaybani. Kita kena sedar juga bahawasanya di masa Imam Syafi'i berada di Iraq, Iraq itu ialah hadiratul Islamiyah, salah sebuah bandaraya Islam, bahkan ibu negara Islam. Walaupun yang masyhurnya ialah Imam Hanafi, tapi ada mazhab lain yang tidak kurang hebatnya, yang ada di antaranya bercanggah dengan mazhab Hanafi. Di antara ulama yang besar yang berada di Iraq, yang hebatnya sama taraf dengan Imam Hanafi, ialah Muhammad bin Abdul Rahman ibnu Abi Layla, yang dikenali dengan nama Ibnu Abi Layla rahmatullah alaih. Merupakan salah seorang ulama tabi'in yang besar yang berada di Iraq. Pandangannya banyak yang bercanggah ataupun tidak selari dengan Imam Hanafi. Dan pandangannya tersebar seperti mana pandangan Imam Hanafi juga tersebar. Lalu ditulis khilaf yang berlaku di antara Imam Hanafi dengan dia, dan khilaf yang berlaku di antara berbagai-bagai ulama-ulama Iraq yang lain. Maka Imam Syafi'i dia mengaji khilaf, perbezaan pandangan yang berlaku di kalangan ulama-ulama Iraq. والمجموعة الفقهية التي بين أيدينا قد سجل فيها بعض هذه الدراسة. Bahkan ensiklopedia fiqh yang ada dengan kita, kalau kita sanggup baca, habis masa sikit, kata dia, telah merekodkan khilaf yang banyak yang berlaku di kalangan ulama-ulama yang berada di Iraq sendiri. Ia berbeza di Madinah. Di Madinah walaupun mungkin ada berlaku khilaf dengan Imam Malik, namun pandangan Imam Malik adalah pandangan yang utama, pandangan yang premier. Namun di Iraq, pandangan Imam Hanafi tidak semestinya pandangan yang premier, bahkan ada pandangan lain yang diguna pakai.
yang tersebar luas, sehingga ditulis, direkod khilaf-khilaf berkenaan dengan isu-isu fiqh yang berlaku di kalangan ulama-ulama Iraq. Wa innaka la tajidu fiha kitab ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Layla. Ada ayat. Kalau mu rajin sikit mu baca, kata Syekh Muhammad Abu Zahrah, mu akan berjumpa antaranya ditulis khilaf yang berlaku di antara Imam Abu Hanifah dengan Ibnu Abi Layla. Muhammad bin Abdul Rahman bin Abu Layla. Ayahnya Muhammad ini, ayahnya Abdul Rahman ialah seorang ulama yang besar. Seorang qadi di Kufah. Namun oleh kerana dia tak bersama dengan kerajaan, dia turut golongan pemberontak Al-Ash'af pada ketika itu, oleh kerana tak sebulu dengan kerajaan Abbasiyah, dan dikatakan dia mati dalam pertembungan di antara tentera Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi daripada kerajaan Abbasiyah dengan tentera pemberontak. Nama ayahnya seorang ulama yang alim, Abdul Rahman. Dan Muhammad ni dakdang dengan ayah dia. Tapi dia juga telah mewarisi ilmu yang banyak daripada ayahnya, daripada ilmu yang banyak, sehingga menjadikan dia kalau tidak setara pun dekat-dekat macam ayah dia juga. Dan dia dilantik menjadi qadhi di Kufah, mufti di Kufah di zaman orang alim ramai. Ini Ibnu Abi Layla. Dan Ibnu Abi Layla ada banyak masalah fiqh dia, fatwa-fatwa dia yang tak sama dengan Imam Abu Hanifah. Satu benda yang juga saya harus sebut, Ibnu Abi Layla ini antara ulama yang diterima fiqhnya namun ditolak hadisnya. Ini agak menarik. Kerana Ibnu Abi Layla dia seorang yang mempunyai daya tajam pemahaman nas yang sangat tinggi. Dan ini merujuk kepada kebolehan dalam bidang fiqh. Namun dia mempunyai daya hafalan yang sangat buruk. Kadang-kadang dia meriwayat hadis bercambar habis. Dia tok guru besar bercambar, bukan bidang dia. Dan maka hadis-hadisnya ditinggal, seperti Muhammad Ibn Abi Layla dipanggil rawi yang matruk, yang apa nama ni, tidak diriwayatkan hadisnya. Tetapi fiqhnya adalah fiqh yang hebat yang diguna pakai sampakah hari ini. Alladhi katabahu Abu Yusuf. Abu Yusuf, anak murid nombor 1 Imam Hanafi, menulis khilaf yang berlaku di antara tok gurunya dengan Ibnu Abi Layla, ulama besar di Iraq yang sezaman dengan Imam Abu Hanifah. Ketika mana Abu Yusuf menulis khilaf itu, yunaqishu ara'a Abi Hanifah wa Ibn Abi Layla wa Abi Yusuf fi ikhtiyari. Abu Yusuf dia tulis, Imam Hanafi kata begini dalam buku dia, kitab dia. Ibnu Abi Layla kata begini, aku kata begini. Dia walaupun Imam Salah mazhab Hanafi, dia hur, dia bebas. Tak mesti dia terikat dengan fahaman tok guru dia, dan tak mesti terikat dengan pandangan khususnya Ibnu Abi Layla. Wa fil jumlah, dan Imam Syafi'i mengaji benda ini, mengaji khilaf-khilaf ini. Wa fil jumlah narahu darasa al-madhahib al-ma'rufah fi 'asrihi dirasah naqid fahis. Dirasatan naqidin fahisin. Secara mudahnya, nak jadi alim macam Imam Syafi'i ini, dia mengaji habis dicing. Hak dia pun dia kaji, hak orang pun dia mengaji. Mazhab dia mengaji belaka, bukan macam orang hari ni. Mengaji sikit bercakap banyak. Mengaji 2-3 gelar je, kritik 50-60 orang ulama. Imam Syafi'i mengaji habis. Semua mazhab-mazhab dia mengaji. Kat dia royak. Mazhab Syiah pun dia mengaji juga. Dia mengaji, dia buat kajian, dan bila dia membaca tentang mazhab-mazhab yang dia belajar ini, dia membacanya sebagai naqid. Naqid ini makna apa? Seorang yang kritikal. Dia tidak telang bulat-bulat. Dia baca apa yang ditulis oleh ulama-ulama zaman dulu, apa mazhab sekalipun, dan dia baca sebagai seorang yang naqidin, seorang yang kritikal, yang akan menerima mana yang elok dan menolak mana yang tak molek. Walau macam mana hebat sekalipun nama orang yang menulis kitab itu dan tuan empunya mazhab itu. Fahisin makna seorang yang sangat teliti. Fahis makna selok. Apa ni? Siapakah dia berjumpa hakikat yang sebenar yang nak dirayak oleh mazhab ini, sehingga dia dapat ilmu yang jelas berkenaan dengannya.
mustarsyidin muftihim. Kalau ulama tu masih hidup, dia pergi jumpa sendiri dengan tok guru tu, pergi tanya sendiri tok guru tu, pergi dengar dengan dia sendiri, supaya kalau dia tolak esok-esok, dia tolak dengan puas hati, dengan ilmu yang bayyinah, yang jelas, basirah, dia nampak benda ini. Wala dirasata muqallid, dan dia bukan mempelajari mazhab itu sebagaimana belajarnya orang yang nak ikut mazhab itu, orang yang bertaklid, bukan. Bahkan dia membaca sebagai seorang tok guru. Dan saya pernah sebut sebelum ini, doktor-doktor ulama di Al-Azhar, di universiti lain saya tak tahu, dia kadang-kadang dia baca buku, dan dia baca buku tebal-tebal begini, sama sehari habis. Kenapa? Dia baca, hak mana dia tahu dah, dia laju. Hak mana benda-benda baru, dia pun buat bulat, buat garis, buat tanda. Hak benda bahasa baru sikit, buat bulat, buat tanda, sampai habis dia baca semua sekali. Kemudian esok baru dibaca semula. Dia baca kat bulat tu, kat dia tanda. Dengan itu dia mendapat ilmu-ilmu baru yang banyak, pendedahan-pendedahan baru yang banyak. Kita kadang-kadang mengaji ni kita ngaji ni berapa lama dah surah ni. Jadi siapa dengar posting lagi, baru muka surat 40 baru. Ni boleh jadi tok guru mampu dulu dah habis lagi. وإن رحلاته العلمية جعلته لا يقتصر في دراسته على فقهاء الجماعة. Dan juga satu benda yang harus dilihat dengan lebih lanjut, pengembaraan ilmu Imam Syafi'i ini sebagai pengembaraan seorang yang seolah-olah mencari air. Orang dahaga cari air, maka dia akan jemba mana-mana tempat yang boleh memberikan dia air yang menghilangkan dahaga dia, menjadikan dia tidak berpada mengaji ulama-ulama fiqh al-jamaah, dipanggil fuqahaul jamaah, ulama-ulama fiqh kerajaan, ulama-ulama fiqh yang sealiran dengan kerajaan ketika itu. Dengan mudah yang lain, ahlus sunnah wal jamaah. Dia tidak mengaji dengan ilmu ahlus sunnah wal jamaah saja, bal kana yadrusu ara' asy-syi'ah, bahkan dia mengaji juga pandangan-pandangan yang datang daripada golongan Syiah wa ghairihim, dan golongan-golongan yang lain, supaya jika sekiranya pandangan daripada Syiah umpamanya, kalau mari 1000 takkan 1000 tak pakar, tentu ada seru yang pakar yang boleh dijadikan sebagai modal atau tambahan ilmu pada orang yang membaca. Contohnya, kita janganlah buat modal pula. Imam Syafi'i baca kitab Syiah, apa aku tak boleh baca? Mu pasal mu bodoh, mu tak boleh baca. Mu terpengaruh. Mu baca sebagai muqallid, sebagai orang yang boleh jadi boleh terikut-ikut apa yang mu baca. Mu tidak ada penapis untuk tolak mana yang menyeleweng dan mana yang benar. Kalau ada benda ini, boleh baca. Bahkan saya pernah sebut, saya sendiri boleh kata semua tengok YouTube apa nama ni, syarahan ulama-ulama Syiah. Mereka ni ada kehebatannya, tapi kita boleh pisah panggil, boleh tengok hak melawak dia, hak tipu dia, hak menyeleweng dia. Bukan kata kita pandai sangat dak, tapi kita boleh cam, boleh rasa. Macam pameng mutu, kadang-kadang orang dak pameng dia rasa mutu molek dah, orang pameng dia rasa dia tak kena ni, break ni benda tu tak kena. Orang dak reti mutu dia rasa molek dah. Dan apa benda nama ni, ilmu-ilmu ini Allah Ta'ala bubuh di mana-mana yang Allah Ta'ala kehendaki. Kadang-kadang banyak ilmu ada dengan musuh, bukan sekadar Syiah, bahkan ada dengan Yahudi, bahkan ada dengan Komunis, ada dengan macam-macam orang yang apa nama ni, boleh diambil faedah daripadanya, sekurang-kurangnya faedah ilmu. Seperti Imam Syafi'i, dia mengaji belaka, termasuk dengan Syiah pun dia mengaji juga. Wajadna athara dhalika fi thanaihi ala ba'd ulama'ihim. Allah katanya apa benda bukti mu kata Imam Syafi'i mengaji dan belajar mazhab Syiah. Dia kata bukti inilah, kalau mu rajin sikit lagi, mu baca-baca, buat mutalaah, buat kajian, mu akan berjumpa kata-kata Imam Syafi'i yang memuji ulama-ulama Syiah. Sehingga mungkin kalau orang tu salah faham, dia kata Imam Syafi'i Syiah juga. Dan kita kena ingat, sebahagian daripada Syiah yang awal dulu hanya yang melibatkan perkara politik, tak melibatkan perkara akidah.
iaitu melebihkan Sayyidina Ali di atas sahabat-sahabat Nabi yang lain, termasuk Al-Khulafa Ar-Rashidun. Sekadar itu saja. Akidahnya sama macam orang lain juga. Bahkan ada ulama-ulama hadis yang cenderung pada Syiah, tapi hadisnya menjadi hujah. Seperti Al-Imam Abdul Razzaq, seorang ulama hadis yang kita hadisnya mungkin kita tak mengaji, tapi Musannaf Abdul Razzaq setara dengan dari segi susunan hadisnya dengan kitab Sunan Sittah, yang hadis-hadisnya juga dibaca dan diriwayatkan dan dihujahkan. Namun dia seorang Syiah, tapi Syiah politik. Itu melebihkan Sayyidina Ali banding dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Ali, mana bisa Sayyidina Ali bisa, dia kata. Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali, mana bisa Sayyidina Ali lagi. Ini saja sudut ini. Syiah keria-keria ni koham mengaruk, dan ini merupakan perbezaan dalam pengistilahan saja. Persamaan dalam pengistilahan saja. Orangnya berbeza. Imam Syafi'i pernah memuji beberapa orang ulama Syiah. Disebut contoh di sini. Faqad ruwiya anhu annahu qala, diriwayatkan Imam Syafi'i pernah berkata, kama jaa fi tarikh Ibn Kathir. Kalau nak lebih lanjut, baca kitab sejarah Ibn Kathir. Ulama besar mazhab Syafi'i juga. Ibn Kathir kata, Imam Syafi'i kata, man arada al-fiqha fahuwa ayalun ala Abi Hanifah. Siapa-siapa dia nak mengaji fiqh, maka dia berhajat kepada fiqh Imam Hanafi. Siapa nak mengaji fiqh, nak jadi ulama alim fiqh, dia berhajat dengan Imam Hanafi. Kerana Imam Hanafi ni di antara orang yang telah meluaskan skop perbahasan fiqh itu sendiri dengan penggunaan kias yang banyak, dan menghidupkan pemahaman nas dengan cara pemahaman yang akliyah, yang rasional dan seumpamanya. Ini kelebihan Imam Hanafi. Siapa nak mengaji fiqh, Imam Syafi'i kata, maka dia berhajat dengan ngaji Imam Hanafi. Wa man arada as-siyar, siapa dia nak mengaji ilmu sejarah, ilmu tarikh, fahuwa ayalun ala Muhammad ibn Ishaq. Orang ni dia berhajat kepada kitab-kitab, buku-buku, kajian-kajian yang dibuat oleh Muhammad ibn Ishaq. Ibn Ishaq ini masyhur. Kitab Maghazinya, cuma kitab Maghazi Ibn Ishaq tak dang ke kita. Antara kitab yang hilang di telang zaman. Tak ada dah hari ni. Cumanya orang-orang yang sempat dengan Ibn Ishaq mengarang kitab-kitab lain, dan kitab Ibn Ishaq didapati dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya Ibn Hisham. Dan di antaranya kitab-kitab sejarah yang lain, Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam kitab tarikhnya, Imam Al-Qurtubi. Ini dalam kitab-kitab ini ada riwayat-riwayat daripada Ibn Ishaq. Dan Ibn Ishaq ini adalah seorang periwayat ilmu sejarah yang boleh dikatakan paling hebat. Tidak ada tolak banding. Contohnya, dia balah dengan Imam Malik. Dia balah dengan Imam Malik. Dia duduk sekapung dengan Imam Malik. Dan dia sezaman dengan Imam Malik. Imam Malik marah orang dengar dengan Ibn Ishaq. Sehingga ada orang mengatakan Ibn Ishaq ni tak diterima riwayatnya, ditolak riwayatnya. Kerana Imam Malik tak orang dengar dengan dia. Namun ulama-ulama jumhurnya menerima Ibn Ishaq, menerima riwayatnya, menerima kitabnya, dan mereka mengatakan perbalahan antara Ibn Ishaq dengan Imam Malik ni balah peribadi. Tak ada kena-mengena dengan akademik. Ini balah peribadi, balah orang kapung. Balah sama sendiri. Ini. Jadi siapa dia nak mengaji ilmu sejarah, sejarah Nabi, sejarah sahabat Nabi, orang ni tak dapat tidak berhajat kepada kitab Ibn Ishaq. Wa man arada al-hadis fa huwa ayalun ala Malik. Siapa nak mengaji ilmu hadis, maka dia berhajat dengan Imam Malik. Imam Malik di antara seorang tokoh fiqh, namun tokoh aliran hadis. Dan Imam Malik sendiri salah satu-satunya ulama yang terdahulu, yang awal, yang kitab hadisnya sampai ke hari ini ada, iaitu Muwatta'. Dan Muwatta' ialah kitab hadis yang tertua di dunia yang ada kena kita hari ini. Kitab hadis yang lain muda lagi. Imam Bukhari ke Imam apa, muda lagi. Cuma saya sebut juga kitab Muwatta' ini, dia bukan hadis saja, dia bercampur dengan kata-kata sahabat Nabi.
bercampur dengan kata-kata tabi'in, bercampur dengan fatwa Imam Malik. Maka sebab itu dia tidak dianggap kitab hadis seperti mana Bukhari. Jikalau tidak kerana itu, maka Muwatta ini bukan saja kitab yang paling tua, bahkan kitab hadis yang paling sahih, sekali lebih sahih daripada kitab Sahih Bukhari lagi. Namun sebab dia bercampur, kitab Imam Bukhari ini hadis saja, Muwatta ni dia bercampur, maka dia tidak pure hadis. Pure hadis. Siapa nak mengaji hadis, maka dia berhajat kepada Imam Malik. Kemudian waman arada tafsir, siapa dia nak mengaji ilmu tafsir, fahuwa ayalun ala Muqatil bin Yasar, maka dia berhajat kepada kitab Muqatil bin Yasar. Ini yang nak jadi perbahasan. Muqatil ibn Yasar al-Balkhi, seorang yang berasal daripada Balakh. Balakh ini Afghanistan. Kemudian dia berpindah duduk di Iraq, di Basrah, dan menjadi salah seorang ulama besar, Muqatil. Muqatil ada dua orang, ada Muqatil Ibnu Hayyan. Ini ulama hadis. Ini orang besar, orang hebat, orang masyhur. Yang inilah Muqatil ibnu Sulaiman. Muqatil ibnu Sulaiman ini, para hadirin, kita baca dulu dah baru saya ayat. Muqatil ibnu Sulaiman hadha alladhi ja'alahu asy-Syafi'i imam at-tafsir huwa Syi'i. Muqatil ini yang Imam Syafi'i kata siapa nak mengaji ilmu tafsir kena mengaji tafsir Muqatil. Muqatil ni Syiah, dia kata, seorang Syiah. Huwa Syi'iyyun Zaidi, Syiah Zaidiyah. Di mana Muqatil ini tafsirnya dijadikan hujjah oleh ulama-ulama. Yang menariknya, hadisnya ditolak dengan ijma'. Semua ulama-ulama hadis tolak hadis Muqatil ibnu Sulaiman. Muqatil kalau dia riwayat hadis itu kalau tidak jadi dhaif, jadi palsu, tolak. Kerana dia bukan seorang perawi hadis yang terpercaya. Namun apabila dia menafsirkan Quran bukan berdasarkan riwayah, bukan berdasarkan kepada kemampuannya memahami dan menguasai bahasa Arab, maka ini diterima oleh para ulama, yang menjadikan Imam Syafi'i mengatakan Muqatil ini, dan Muqatil ini juga tafsirnya tafsir yang ringkas, yang padat dan sangat bermanfaat, boleh dibaca. Dan ada kitab tafsir Muqatil ini ada dalam pasaran. Cumanya tak ada dalam bahasa Melayu lah, saya rasa dalam bahasa Arab sebahagiannya. Baik. Muqatil ini seorang Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini, Syiah ini satu kelompok yang kita kata pembangkang setelah mana jatuhnya ataupun wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Berlaku banyak pemberontakan, orang nak tuntut kuasa jadi khalifah. Antaranya lah anak Sayyidina Ali sendiri, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, yang nak jadi khalifah. Antaranya kalangan anak-anak Sayyidina Al-Abbas radhiyallahu an yang nak jadi khalifah. Ada kalangan Alawiyin, ada kalangan Ahlul Bait, dan ada golongan ketika itu Bani Umayyah yang dipimpin oleh Sayyidina Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Akhirnya berlaku sulh, perdamaian. Keluarga-keluarga anak beranak Nabi belah Sayyidina Ali ni tarik diri, mengalah, dan memberikan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menjadi pemerintah khalifah Islam, menguasai seluruh empayar Islam. Namun para hadirin, nak menenangkan pengikut bukan benda yang senang. Di samping di sana ada jarum-jarum Majusi, jarum-jarum Nasrani, jarum-jarum Yahudi yang main peranan kerana dengki terhadap kejatuhan empayar mereka. Mereka juga masuk jarum dalam perbalahan yang berlaku fitnah yang sangat dahsyat. Maka golongan yang memerintah ni Bani Umayyah. Golongan yang tak memerintah ini pembangkang. Dalam bahasa yang agak kasar sikit, pemberontak. Ada macam-macam puak. Pemberontak yang mengaku duduk balik Ahlul Bait ini, mereka dikenal dengan golongan Syiah. Golongan Syiah. Ada kelompok-kelompok pemberontak yang lain, ada Khawarij, ada golongan Abbasiyah dan lain-lain. Ini cerita panjang. Syiah ini pula ada bermacam-macam pesaing, macam-macam jenis Syiah. Ini pula adalah dia ni pembangkang, dia pula pecah pada macam-macam. Ada yang sangat sesat,
ada yang sederhana, sesak tapi sederhana. Dan ada yang sangat menghampiri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikatakan di antara yang menghampiri Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah Syiah Zaidiyah, yang berasal daripada Sayyidina Zaid bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Al-Hasan ini ialah adik-beradik dengan Muhammad Al-Baqir, salah satu imam 12 bagi imam Syiah Imamiyah. Dalam Syiah Imamiyah, mereka memuliakan Muhammad bin Al-Baqir. Satu lagi Syiah mengatakan tak, Zaid ini, Zaid nombor 1. Maka mereka dipanggil kelompok Zaidiyah. Kelompok Zaidiyah ni pula ada banyak pula pecahan bawah dia, macam-macam pesaing. Salah satunya yang masih ada sampai hari ini ialah dipanggil sebagai Al-Hadawiyah. Syiah Zaidiyah Al-Hadawiyah yang berada di apa nama ni, utara Yaman hari ini. Termasuk mungkin Houthi yang utara Yaman ini, apa nama ni, yang sedang perang hari ini, Syiah Zaidiyah. Dan ramai ulama-ulama yang menganggap bahawasanya Syiah Zaidiyah ini Syiah yang paling hampir dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walau macam mana sekali pun Syiah tetap Syiah. Walaupun apa panggil menyeleweng sikit dan banyak, tetap menyeleweng. Golongan yang sebahagian besarnya menyeleweng. Baik. Muqatil bin Sulaiman ini salah seorang pembesar ulama Syiah Zaidiyah. Faqad jaa fil fihris libn Nadim. Berkenaan dengan perkara ini, untuk membuktikan Muqatil bin Sulaiman ini seorang Syiah, ada satu buku yang ditulis oleh apa nama ni, Ibnun Nadim. Ibnun Nadim ini, kalau di Malaysia ada Hang Nadim. Ini cerita lain, ini Ibnun Nadim. Nama dia Muhammad bin Ishaq juga nama dia, Ibnun Nadim. Dia ini merupakan salah seorang di kalangan Warraq. Muhammad bin Ishaq Al-Warraq Al-Baghdadi. Dia dan ayah dia ni kerja jual buku, jual kertas. Dan dia juga menjadi jurutulis pada kerajaan. Dan dia belajar dengan ulama yang banyak, di antaranya Al-Imam Sayrafi. Ini Ibnun Nadim. Ibnun Nadim ini telah mengarang satu buku yang merupakan, kita kata, Ijabuz Zaman, keajaiban zaman. Iaitu satu buku namanya Al-Fihris. Al-Fihris ini dikatakan buku indeks yang pertama di dunia. Yang dia oleh kerana kerjanya sebagai penulis, tentunya duduk di pustakaan ke mana-mana kerja dia ni, dia telah mengarang satu buku namanya Al-Fihris. Fihris sendiri maknanya ialah, Fihris ni, kalau buku ni kak, muka surat mula-mula ni diroyak, tajuk ni muka surat sekian, macam mana dia panggil tu? Indeks lah juga, indeks. Tidak kau pandai lah panggil apa pun. Dia mengarang satu buku, para hadirin, dan dia lahir tahun 300 Hijrah, Ibnun Nadim. Dia telah membuat indeks buku-buku yang dikarang zaman sebelum dia dan zaman dia yang ada ketika itu. Ada 1000 buku. Dia tulis apa saja buku yang dia pernah tengok, yang dia pernah baca. Dia ambil buku itu, kemudian dia ambil nama pengarang dia, buat indeks. Kemudian tulis apa nama bukunya, apa nama kitabnya. Kemudian sedikit biodata ringkas tentang penulis dia. Ini kerja yang dibuat oleh Ibnun Nadim, yang boleh dikatakan orang pertama di dunia ini yang buat benda itu. Sekarang ada banyak buku-buku indeks yang boleh kita beli, yang terkandung padanya qaimah, list-list tentang apa sahaja yang nak ditulis. Ini orang pertama. Baik. Sebab itu para hadirin, kalau tanpa Islam dan tamadunnya hari ini, dunia korang musuh bangga dunia ni. Itu orang yang membuat buku indeks ialah Ibnun Nadim. Ini mula-mula. Dan kalau tak silap saya, Ibnun Nadim juga Syiah. Kalau tak silap, tapi Syiah yang ringan. Saya pernah sebut juga Imam Ghazali rahmatullah alaih. Imam Ghazali dikatakan orang pertama di dunia yang menulis buku biografi. Buku biografi. Dan buku itu ialah Al-Muqith Minad Dalal. Tuan boleh beli, buku dalam bahasa Melayu ada. Penyelamat daripada kesesatan. Tajuknya agak bunyi macam bukan buku biografi, tapi buku itu ialah biografi. Imam Ghazali menceritakan kisah hidup dia. Bagaimana dia masuk ke dalam falsafah,
keluar falsafah, masuk batiniyah, keluar batiniyah, semua sekali. Dan itu orang pertama yang mengarang buku biografi. Jadi Ibn Nadim karang buku indeks. Dalam buku indeks itu, Ibn Nadim tulis tentang tafsir Muqatil. Dikata apa? Muqatil Ibn Sulaiman minaz Zaidiyah wal Muhaddithin wal Qurra. Muqatil bin Sulaiman, pengarang kitab tafsir ini yang ditulis dalam indeks ini itu, ialah seorang Zaidiyah, Syiah Zaidiyah. Wal Muhaddithin, dan juga seorang ulama hadis. Tapi kena ingat, hadisnya ditolak oleh semua ulama hadis Muqatil. Cuma tuan-tuan apa orang panggil kena faham, saya sebut dah tadi Muqatil ada dua orang dalam tokoh Islam, ada dua orang nama Muqatil. Satu orang Muqatil Ibn Sulaiman, seorang lagi Muqatil Ibn Hayyan. Muqatil Ibn Hayyan ulama hadis yang diterima hadisnya sahih, thiqah. Ini Muqatil bin Sulaiman. So, kena bezakan dia tu. Tapi saya ingat baca malam ni, habis malam ni dia rada cari lah siapa dia ni. Baik. Wal Qurra, dan dia juga seorang Qurra, qari, yakni seorang yang menguasai qiraat Al-Quranul Karim dan bacaannya. Walahu minal kutub, dan bagi Muqatilnya ada beberapa kitab yang dia karang, antaranya Kitabut Tafsir Al-Kabir. Itu tafsir Muqatil. Dan ini yang Imam Syafi'i kata, siapa nak belajar tafsir kena mengaji kitab ni. Siapa nak jadi tok guru bapa ilmu tafsir kena mengaji At-Tafsir Al-Kabir yang ditulis oleh Al-Imam ataupun oleh Muqatil Ibn Sulaiman. Wa Kitabun Nasikh wal Mansukh, dia juga mengarang kitab lain iaitu Nasakh dan Mansukh. Ini juga ilmu Quran, berkait dengan Quran. Wa Kitabul Qiraat, dia juga mengarang kitab qiraat dalam Quran. Wa Kitabun Mutasyabih lil Quran, Al-Jawabat lil Quran. Dia juga mengarang kitab tentang ayat-ayat mutasyabihat dalam Quran dan juga soal jawab dalam Quran. Ini yang ditulis oleh Muqatil Ibn Sulaiman. Baik. Kata Imam Abu Zahrah, huwa, dengan apa yang saya kemukakan ini, Muqatil ini idzan syi'i, jelaslah dia seorang Syiah. Wa darasa Syafi'i kutubah, tapi Imam Syafi'i itu tidak menghalang Imam Syafi'i untuk mengaji dan mempelajari kitab dia. Bahkan ramai kalau ulama-ulama yang duduk dalam kelompok yang menyeleweng, namun kitabnya dibaca dan dibahas. Antaranya, contoh yang lain, Al-Imam Zamakhsyari. Saya ingat lagi masa saya mengaji di Mesir dalam kuliah tafsir, kita diminta untuk membuat ringkasan pada beberapa surah yang ditafsir oleh Al-Imam Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya Al-Kasyaf. Zamakhsyari seorang Mu'tazilah. Bukan sebarang Mu'tazilah. Mu'tazilah gila. Kuat Mu'tazilah. Namun tafsirnya dibaca, dikaji, bahkan dijadikan hujjah oleh setengah-setengah ulama-ulama tafsir di kalangan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang terdapat juga Al-Imam Al-Jassas, juga Mu'tazilah. Pun sama juga dibuat kajian kitab-kitabnya. Ini banyak berlaku. Banyak berlaku. Wantaha min dirasatiha ila al-hath ala qiraatiha, dan yang menunjukkan Imam Syafi'i bukan sekadar membaca kitab Muqatil, bahkan mengkajinya adalah bila dia mengatakan siapa dia nak ngaji tafsir kena baca kitab tafsir Muqatil Ibn Sulaiman. Maknanya Imam Syafi'i memang kaji kitab itu. Kalau tidak, dia tak akan berani untuk kempen orang lain yang nak belajar tafsir supaya baca tafsir Muqatil Ibn. Berani mengatakan Muqatil ini seorang imam, seorang tokoh dalam bidang ini, bidang tafsir, dan seorang yang diikuti dan seorang yang patut untuk dibeli, dibaca dan dibahas kitab-kitabnya. وهذا يدل بلا ريب على أنه كان يدرس كل ما يتصل بفقهه وما يؤثر فيه من أبواب الاجتهاد من غير تقيد بنحلة من يقرأ له. Ini sejelas-jelas dalil yang menunjukkan Imam Syafi'i tidak sah lagi dia mengaji dan membaca, buat kajian apa saja tulisan yang berkait dengan fiqh, yang berkait dengan apa yang dia nak tahu dalam perkara itu, dan dia tidak terikat dengan mana-mana mazhab ketika mana nak mendapatkan benda ini. Bahkan dia baca semuanya,
Dia kaji semuanya. Janji dia dapat apa yang dia nak. Baik. Yanalul ilm min ghairi nazara ila sahibih. Dia cuba nak mendapatkan ilmu dari mana-mana kitab, mana-mana tulisan, dengan tidak langsung melihat kepada tuan punya kitab. Begitu. Baik. Sebab itu para ulama mengatakan ilmu ada dua. Satu ilmu riwayah. Ilmu riwayat, ilmu yang menceritakan tentang sesuatu perkara yang berlaku. Kata-kata seseorang, perbuatan seseorang, peristiwa. Ini riwayat. Ilmu riwayat disiplinnya lihat siapa yang berkata sebelum apa yang dia kata. Kerana takut dia bohong, takut dia tipu. Ilmu yang kedua, ilmu yang bukan riwayat, berdasarkan daripada pengalaman hidup, berdasarkan daripada kajian, conclusion, khulasah, kesimpulan. Ini tak payah tengok pada siapa yang menyatakannya. Tengok apa yang dia nyatakan. Ilmu riwayah kena tengok dulu siapa dia yang kata. Mu ambil mana cerita ni? Cerita. Mu ambil mana cerita ni? Saleh. Fish, menipu belakang tu. Ilmu yang benda yang bukan cerita, yang berdasarkan kepada pandangan, berdasarkan kepada kita kata pengalaman hidup, pengalaman ilmu. Ni tak payah tanya siapa dia. Boleh kita ambil, kemudian cumanya kita tapis. Takut dia tersalah dan seumpamanya. Darasa al-Imam Syafi'i kullama yumkinu an yufida al-faqih al-islami. Imam Syafi'i dengan itu belajar segala apa yang dapat memberi faedah kepada seorang ulama fiqh Islam. Alladhi yuridu an yastanbita madhhaban fiqhiyan yanba'u min al-kitab was sunnah. Khususnya seorang yang ingin untuk mengeluarkan satu mazhab fiqh yang bersumberkan Quran, bersumberkan sunnah, wal hamla alaihima, berjuang untuk kedua-duanya. Maka orang ini terus sekadar nak jadi cikgu sekolah, cikgu jekoh je, padang baca kitab-kitab lebih kurang. Tapi kalau mu nak menjadi seorang doktor, seorang apa kita kata profesor dan seumpamanya, orang-orang yang benar-benar ilmunya beri manfaat kepada si alim dan si jahil, bukan si jahil sahaja. Orang-orang yang ingin mengarang kitab yang bukan sekadar menjadi bahan bacaan, bahkan bahan panduan untuk orang lain, orang ini, maka dia kena berdasarkan kepada apa yang Imam Syafi'i buat. Fadarasa lughah, dia kena mengaji bahasa Arab, kena mahir bahasa Arab. 2-3 hari lepas pun saya ayat kawan saya, dia kata nak suruh anak dia mengaji, suruh anak mengaji ilmu alat, mengaji ilmu bahasa Arab. Sebab bila sebut ilmu Islam, nantinya perkara yang terdapat tidak ialah Quran, ialah sunnah, dan kedua-dua ialah bahasa Arab. Bahasa Arab ialah ibaratnya ilmu alat. Macam kita ada motosikal, ada kereta, dan bila kita nak kobek motosikal, kobek dengan kereta, tak boleh pakai tangan kosong, kena ada alat dia. Kena ada screwdriver, ada spanner, ada pelayar, ada macam-macam. Ini bahasa Arab, ini ilmu itu, ilmu alat, ilmu screwdriver, ilmu pelayar untuk mubahkah Quran, untuk mubahkah sunnah Nabi, mengeluarkan apa-apa. Kalau bahasa Arab hancur, maka hak mubahkah tu pun hancur juga. Akhir sekali buka je boleh, pasang tak boleh. Tukar bimbo habis, Haizah duduk kat Enda duduk kat Magak, tukar habis. Punah ranah, tak jadi motor dah. Masa pecah tadi motor lagi, bila tak nak pasang, tak jadi motor, dah jadi benda lain dah. Ilmu alat ini penting. Dan bahasa Arab bukan bahasa yang, kata orang Arab, al-lughatul arabiyyah sa'bah hatta walau kana li ahliha. Bahasa Arab ni payah, hatta untuk orang Arab sendiri pun payah, jangan kata untuk orang bukan Arab. Cuma kena mengaji, kena yang paling penting orang nak ngaji bahasa Arab ni lah, kena ada minat. Orang tak ada minat, memang dibuang saja buku bahasa Arab ni, buang saja. Bahasa Melayu, hak sastra Melayu ni orang mengatuk mata belajar. Padahal dia orang Melayu dah, yang bahasa Arab sama telah lagi. Kena mengaji banyak, kena buat pembacaan yang banyak, dan yang paling penting saya ayat kena ada minat yang sangat tinggi dalam perkara ini. Dan saya sebut juga ilmu alat ni diibarat bermain dengan puzzle. Dia sangat menyeronokkan. Kadang-kadang kalau kita bermain dengan dia, baca tentang dia galik, ada orang bang subuh je. Dia punya galik main dengan ilmu-ilmu alat. Ilmu alat bukan sekadar ilmu bahasa Arab, bukan ilmu, termasuk juga ilmu apa tambahan dalam bahasa Arab tu sendiri, ilmu balaghah, ilmu badi', ilmu bayan, ilmu ma'ani, termasuk juga ilmu mantik al-aqliyah al-arabiyah, bukan mantik Yunan.
ilmu mantik, ilmu qiyas. Ini ilmu kakah-kakah ini. Kemudian termasuk ilmu kakah juga ilmu mustalahul hadis, ilmu ulumul Quran. Ini banyak, ini ilmu kakah. Ilmu ini kalau seorang itu benar-benar menguasainya, insya-Allah, dan diikhlas kerana Allah, maka akhirnya dia kena mengaji yang nak wal Quran, mengaji Quran. Sebut orang nak jadi macam Syafi'i ini mengaji bahasa, dan Imam Syafi'i tersebut dari itu bahasa Arabnya bukan sebarangan bahasa Arab. Bahasa Arab Imam Syafi'i bahasa Arab yang boleh menegur Al-Imamul Asma'i. Dia dah sebut dari itu. Imam Asma'i ni tokoh bahasa Arab. Kita ada raja bahasa Arab. Tapi Asma'i kata, satu hari aku baca syair salah, dan ditegur dia seorang budak muda daripada Quraisy. Cek siapa dia? Rupanya Al-Imam Syafi'i. Tegur siapa dia? Al-Imam Asma'i. Gergasi dalam ilmu sastra Arab. Menunjukkan ilmu bahasa Arabnya bukan sebarangan ilmu. Syafi'i mesti juga menguasai Quran, menguasai hadis. Wa riwayah man sabaqu, juga menguasai riwayat-riwayat hukum hakam yang ditulis, yang dikarang, yang diriwayatkan kepada ulama-ulama yang terdahulu. Ada orang hari ni dia berani bercakap agama, buat keluar fatwa, ya dia seko je, tak kena homo lagi orang sebut benda tu, dia seko je sebut, dan dia rasa dia bijak. Padahal pakai Quran sama, pakai hadis yang sama, tapi mari satu kaul tak pernah dengar je yang mari tu, dia seko je, duduk pula surga tubik benda tu. Lepas tu benda macam ini, benda yang menyesatkan. Ulama-ulama dulu lebih alim lagi daripada kita, lebih tahu, lebih dekat dengan Nabi lagi. Lepas tu belajar hak zaman-zaman itu, belajar kitab-kitab zaman itu. Nak bagi kitab kuning ke kitab hijau, kitab biru, ikut pandai. Kitab hari itu belajar kitab orang itu, supaya kita menguasai perbahasan. Dan tu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Sya'rani, Mizanul Kabir. Al-Imam Sya'rani, jadi dengan Imam Sya'rani, antara kitab yang pada saya agak menarik untuk dibaca, dan kadang-kadang tertakjub bagaimana Al-Imam Sya'rani boleh menulis seperti itu. Imam Sya'rani dalam kitabnya itu menggabungkan semua mazhab, sehingga membawa satu seolah-olah macam pluralism dalam Islam. Mana apa? Semua mazhab betul mereka. Dan dibawa justifikasi. Kata okey, contohlah perkara pertama, khilaf. Orang ni kata begini, orang ni kata begini, orang ni kata begini, orang ni kata begini. Orang ni kata begini mungkin sebabnya begini. Dia ni pula kata tak macam hak tu kerana sebabnya begini. Dia buat justifikasi sehingga hujungnya membawa semua betul belaka. Walaupun mana boleh semua orang betul belaka, mesti ada orang yang salah, mesti ada orang yang lebih betul daripada orang lain. Tapi nak lihat bagaimana dia cuba untuk meredakan benda itu. Sebab itu penting membaca. Dan Al-Imam Ibn Rushd Al-Walid mengarang kitab Bidayatul Mujtahid. Juga hebat kitab ini. Ulama besar mazhab Malik, Ibn Rushd, orang putih panggil Ibn Rushd, seorang ahli falak, ahli falsafah, ahli perubatan Islam. Ibn Rushd, orang Spanyol, Al-Andalusi. Jadi kena mengaji kitab-kitab wajamah itu, ngaji Quran, ngaji hadis, ngaji ilmu alaq, ngaji kitab-kitab wajamah itu. Wa khilafahum wa wifaqahum, belajar juga tentang khilaf para ulama. Kenapa berlaku khilaf? Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullah alaih telah mengarang sebuah kitab yang nipis tapi hebat. Kecil je kitab tu, Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, tajuk kitab tu. Tapi kitab ni spesifik. Kitab tu dah lewat ngajar kitab tu. Pasal hak tukang baca pun tak faham kadang-kadang. Kitab tu tajuk dia Raf'ul Malam, mengangkat kecelaan an A'immatil A'lam, daripada imam-imam yang terkemuka. Maksudnya apabila satu imam mazhab, imam-imam salaf dahulu mengeluarkan pandangan, dan pandangan itu akhirnya ternyata salah, dia langsung tak boleh dicela. Kerana apa? Kerana dia tentunya dengan kealimannya mengeluarkan pandangan yang salah itu sebab ada alasan. Dan dikemukakan alasan itu antaranya ialah tidak sampai pada dia hadis.
ataupun sampai pada dia hadis, tapi pada dia ketika itu cara hadis itu sampai pada dia dengan jalan yang tidak sahih, maka dia menolaknya. Seumpamanya ni kitab yang hebat, tipi je begitu. Ibn Taimiyah dia kena mengaji banyak. Waktu mengaji ni minal mahdi ilal lahdi, dalam ketika mana minal mahdi dalam buayan ilal lahdi, sampai berjumpa dengan liang lahat, tak habis lagi mengaji, sampai mampu tak habis lagi. Ghaira muqayyidin bi nihlatin. Kemudian kalau mu nak jadi ulama fiqh yang sungguh-sungguh ketika membuat pembacaan ini juga, mu tidak boleh terikat dengan mana-mana mazhab. Masa mu baca, masa nak mu mengamal terikat dengan aliran, tak apa, masa mu baca, supaya mu tidak memenuhkan dada dan otak mu, supaya benda baru boleh masuk. Kalau mu dah ada buat putusan dah, akhirnya benda-benda yang baru yang sedang mu baca tak ada guna, tak ada faedah, sekadar baca tak nak masuk. Akhirnya dia masuk ke hak, masuk ke hak. Dari kanan keluar ke kiri. Mungkin yang mu baca tu benda yang betul. Hak mu pegang tu benda yang salah. Yang mu baca tu yang kuat, mu pegang tu yang lemah. Sebab itu masa membaca, masa buat kajian tak boleh terikat. Mesti jadi seorang pengkaji yang benar-benar bebas. Di Malaysia. Dan ada kedai makan, ada kedai makan Terengganu, ada kedai makan Pahang, ada kedai makan Kedah, ada kedai makan ada. Restoran ada. Bukan aku reka ni, tanya je di Mesir. Jadi agak macam, kalaulah dia ni seorang yang tidak ada kemahuan, maka dia terpaksa belajar, akhirnya tak belajar. Kalau ada kemahuan belajar, insya-Allah walaupun ramai orang Malaysia tempat mengajinya banyak. Tapi kalau betul-betul dia pergi sebab ayah dia suruh pergi, mak dia suruh pergi, cikgu dia suruh pergi, kita lah ni kalau ikut nak tinggal ni, bahasa nak tinggal nak pergi. Tapi dah nak tinggal mana, UMNO duduk mengacar lagi ni, jadi kita ni duduk. Anak pun ramai dah, kita pun kau ketua, jadi nak tinggal pun sayang. Padahal bini sekor je, kalau 3-4 orang nak mengata. Lepas tu mana masa muda-muda ni, pergilah belajar. Kita ada anak muda-muda, ayah ada piti lebih, jangan sayang duit. Jangan jadi biarkan anakmu sebodohmu, biar dia pergi belajar. Roket pun baca. Yang terakhir sikit lagi, walakin hal ta'allama fima ta'allama al-Yunaniyah. Ada satu lagi sumber ilmu yang agak hebat di zaman Imam Syafi'i ini, itu sumber ilmu al-Yunaniyah, Greek tua. Imam Syafi'i mengaji tak dengan pengajian ilmu Greek? Dia mengaji ke dia tak mengaji? Timbul satu persoalan. Kemudian sistem ni ialah satu pembaharuan di beki ciptaan manusia yang dikatakan asalnya mari daripada buku Republika yang dikarang oleh Aflatun. Yang Aflatun ambil dia daripada perbahasan Sokrat. Sampai hari ini para hadirin, bisa tak bisanya Yunan ini. Bahkan timbulnya kemudiannya Mu'tazilah, Jabariyah, Normadiyah, Sa'diyah. Tu aku tambah tu. Timbulnya fahaman-fahaman